wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari diucapkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Salam penuh inspirasi daripada kami berdua hari ini. Saya Fiza Sabjahan dan juga Sugita akan menemani anda selama 1 jam insya-Allah. Ya, dan kami harapkan hari anda akan menjadi ataupun sudah pun menjadi hari yang cukup indah, ceria, manis dan pelbagai fikiran yang positif sedang orang kata ada di fikiran anda, bermain di fikiran anda. Dan pastinya di WHI kami bawakan anda topik yang sangat menarik dan info-info yang baharu yang akan memberikan manfaat kepada kami berdua dan juga anda di rumah. Betul tu. Orang cakap hari Isnin selalu orang kaitkan dengan mandi blues. Tapi ada juga dalam kalangan anda penonton yang dapat memulakan minggu baharu anda seawal semalam di beberapa negeri di Malaysia ni kan. Dan orang kata apa yang kita rencanakan hari ini pada hari Isnin ni kita kena fikir dengan positif dan sebaik-baiknya kita rencanakan kerana ia akan mempengaruhi mood kita untuk sepanjang minggu ini. Dan maklumlah hujung minggu ni Sugi, hujung minggu yang panjang. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan ibu bapa yang dapat membuat pelbagai perancangan untuk sama-sama melakukan pelbagai aktiviti dengan anak-anak. Ada mungkin yang nak menjenguk ibu ayah di kampung dan mungkin juga ada yang dah merancang untuk bersama dengan kami ke Karnival Jom Heboh pada hujung minggu nanti. Okey, tapi di samping itu juga dalam apa saja perancangan yang anda lakukan, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan diri, keselamatan diri dan juga insan-insan di sekeliling anda. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kalau sebelum nak keluar, nak tahu cuaca, sebab tadi masa saya keluar rumah pagi tadi cuaca elok je. Tapi saya dah sampai bukan setengah suku jalan hujan dah turun. Saya pun mengalami situasi yang sama, tapi bila saya sampai Sri Pentas tak hujan. Saya masih hujan lagi. Tapi sekarang dah hujan dah di Sri Pentas. Tapi apapun kami nak berikan anda peringatan seperti yang Fiza katakanlah, di mana jua anda berada pastikan keselamatan menjadi orang kata keutamaan dan juga kesihatan juga harus dititik beratkan sebab ini pantauan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari Julai sehingga 29 September 2022, 252,767 individu disaring untuk penyakit tidak berjangkit dan dikatakan hanya sebilangan kecil sahaja yang sihat. Aduh, macam mana ni? Dan menurut rekod juga sebanyak 173,722 individu berumur 40 tahun ke atas iaitu 47.34% menghidap NCD, 46.34% ada faktor risiko NCD. Jadi hanya 6.31% yang sihat. Okey, Sugi. Kita sebut-sebut NCD ni mungkin ramai tak tahu NCD itu apa. NCD adalah non-communicable disease. Maksudnya penyakit yang tidak berjangkit seperti heart attack antaranya ataupun diabetes antaranya. Jadi mungkin selepas ini kita semua boleh mengambil iktibar untuk lebih sihat, menjaga pemakanan, peminuman, segalanya. Jagalah gaya hidup anda supaya kita boleh tingkatkan lagi percentage itu untuk mereka menjadi insan yang sihat. Tapi ini penting tau. Kadang-kadang kita ni bukan kita bercakap untuk diri kita sahaja. Macam telah Puan Sugi katakan tadi kan, kita ni kena peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Kadang-kadang kita hanya menitik beratkan tentang diri kita, tetapi kita lupa dan kurang cakna tentang insan-insan di sekeliling kita. Mungkin di kawasan kejiranan kita ada individu-individu yang mungkin tinggal keseorangan kan, yang anaknya jauh ataupun tak ada keluarga dan sebagainya. Kita mungkin boleh membantu mereka untuk bertanya khabar, sihat ke tak sihat. Kalau kurang sihat mungkin kita boleh membawa mereka ke klinik dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga untuk bertanya khabar kepada ahli keluarga terdekat dan juga ibu ayah yang mungkin berada jauh di kampung. Sebab kadang-kadang ibu ayah kita ni dia tak tanya kita. Dia pergi tanya kat kawan-kawan dia ke, dia pergi tanya kat Google dan sebagainya. Takut nanti mereka tidak merujuk kepada mereka yang lebih pakar, tapi mereka merawat diri mereka sendiri. Ini yang kita tak nak dan kita perlu elakkan sebenarnya. Sebab kadang-kadang mungkin mereka berfikir tak naklah beri anak kita kerisauan ataupun kita jaga je lah diri kita sendiri selagi kita mampu. Tak apa, kita hari ini kita tukar segalanya, tanya khabar kepada mereka di sebelah anda. Betul. Sihat Alhamdulillah. Sugi sihat Saya sihat. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa kita ni, dia memang tak sihat tapi mereka terpaksa tipu, tak nak bagi anak-anak mereka ini risau. Itu yang kita tak nak, itu juga nak kita bincangkan selepas ini. Tapi sebelum tu, apa kata sama-sama kita kongsikan dan perhatikan antara rangkuman TikTok yang sempat kami ambil daripada aplikasi TikTok ini. Terima kasih kepada anda yang berkongsi TikTok anda yang sempat kami kongsikan pada hari ini. Jom kita saksikan. Hari ini nak share cara saya biakkan tie bezel.
Okey, boleh abaikan semak-semak yang kat belakang tu. Fokus pada pokok ni. Batang yang dah tinggi-tinggi macam ni, saya keratkan. Saya sangat suka dengan Thai basil ni, so saya nak tanam banyak-banyak. Kerat lagi. Kerat lagi. Lepas tu nampak pula kan ada rumput kecil-kecil kat bawah ni. Bersih-bersihkan macam ni. Saya potongkan daun-daun yang besar. Daun-daunnya makan buat ulam. Kalau ada ikan bakar ke ayam bakar ke lagi sedap ni. Thai basil dikatakan tinggi antioksidan, mempunyai fungsi antifungal, antibakteria, antiviral dan anti-kanser. Selain tu, anti betul dengan siapa yang tak makan Thai basil. Masuk. Ada Syifa. Masuk. Nak cek dulu. Cek dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Belakang. Tarik nafas. Bobo. Okey. Awak kena suntik ya. Ya. Awak Nona Syifa, saya suntik ya. Okey. Boleh saya cek mulut? Adik nak makan. Kau geniku, kau nak aku. Kedai. Kakak tak malam hari jatuh Sayangku, kau seksiku, kau cantikku, kau manjaku diriku. Scan baby. Macam-macam Ya, macam-macam gelagat. Saya teringat hujung minggu hari tu saya bermain dengan anak buah saya. Macam tu jugalah, macam main doktor-doktor, main kat bakery lah. Saya tengok tu. Ya, sangat. Saya rasa saya yang lebih teruja daripada mereka. Samalah sebab macam kita individu. kecil-kecil kita tak dapat Sugi. Budak kecil zaman sekarang macam-macam permainan orang dapat kan. Tapi inilah dia sebenarnya, kerana bagaimana kita nak mencipta waktu dengan insan-insan yang kita sayangi ni. Dia bukan kita kena pergi tempat mahal, kena belikan permainan yang mahal dan sebagainya. Kita boleh orang kata create ataupun kita boleh mencipta sendiri antara aktiviti-aktiviti. Kadang-kadang aktiviti seringkas kita mewarna bersama ataupun kan kalau kat dapur kita tu ada kacang hijau, ada ni kita boleh ajar mereka untuk tanam, jadikan dia tauge. Macam-macam sebenarnya aktiviti yang kita boleh lakukan bersama seisi keluarga. Tapi yang penting Fiza, apabila kita dah berjanji dengan anak-anak kalau ada apa-apa aktiviti yang ingin dibuat, kita tak harus menipu mereka. Katalah okey mama baba esok nak bawa awak pergi buat colouring lah, pergi ke mana-mana tempat. Lepas tu keesokan harinya anak tu dah teruja tapi tak pergi. Kenapa tak pergi? Tak apalah, hari ni saya penat lah. Maksudnya mama dan baba tipu lah. Kenapa perlu tipu? Betul tu. Kadang-kadang yang selalunya macam ni, kalau awak buat ni nanti kita bagi awak ni contoh. Tapi tak bagi. Itu tipu. Ini sebenarnya bukan sahaja kita cakap tentang tipu dalam kalangan anak-anak, tetapi penipuan ataupun salah ataupun tidak kita nak menipu ni. Kerana kadang-kadang ada dalam kalangan individu pula, Sugi, dia mengambil pendekatan tidak bercakap benar kerana ingin menjaga hati ataupun untuk menjaga aib diri sendiri ataupun insan-insan di sekeliling. Ataupun kadang-kadang mereka terpaksa menipu ini untuk mengelakkan daripada dua pihak ini berbala. Tapi hari ini kami nak kongsikan kepada anda, salahkah bukan salahkah menipu, kita nak cakap kenapa perlu tipu. Kan? Tapi macam mana pula Fiza kalau ada individu memang tabiat dia suka menipu je. Orang kata pathological liar, itu bahaya tu. Itu yang akan kita bincangkan bersama dengan anda penonton selepas ini. Tapi bagi anda penonton yang mungkin anda ada situasi-situasi tertentu yang mungkin anda pernah mengalami dalam keadaan yang anda terpaksa menipu untuk menjaga hati ataupun untuk menyelamatkan keadaan dan sebagainya, ataupun anda memang pernah berhadapan dengan individu macam Sugi katakan tadi, memang kerja dia suka menipu je. Menipu jawatan, menipu status, menipu kekayaan dan sebagainya. Ini yang nak terus kami dengarkan bersama dengan anda di WHI. Jadi terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI untuk kongsikan pengalaman dan pendapat anda. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Tak ada istilah tipu mata-mata untuk nak menjaga hati. Macam mana kau nak jaga hati dia kalau kau tipu dia? Lebih baik bagi tahu benda sebenar, walaupun benda tu mungkin buatkan korang bergaduh sekejap, daripada kau tipu dia. And then bila dia dapat tahu nanti, bukan tipu tu saja yang menyakiti dia, malah kepercayaan dia pun mungkin tak akan sama dah macam sebelum ni.